Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Yang saya muliakan ayahanda tuan pengurusi majlis, seterusnya tuan pengurusi surau An-Najahiyah, ashabul fadilah, tuan imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah seperti yang telah disebutkan oleh ayahanda tuan pengurusi sebentar tadi, bahawasanya mati itu merupakan satu perkara yang benar. Ini diambil daripada ayat Al-Quranul Karim dalam surah Qaf ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan apabila datangnya sakratul maut, kematian itu, ia merupakan suatu perkara yang hak, satu perkara yang benar. Siapa yang hidup pasti akan menemui mati. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia itu ada tempoh dia, ada ajal dia, ada masa dia. Apabila datangnya ajal, apabila datangnya masa itu, Allah Ta'ala sebut la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Ta'ala tidak akan mencabut nyawa dalam keadaan cepat, dan Allah Ta'ala tidak akan mencabut nyawa dalam keadaan lambat. Maknanya waktu yang tepat, yang dijanjikan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, yang tertulis di Lauhul Mahfuz, maka waktu itulah malaikat maut ataupun disebut sebagai Azrail, dia akan datang mencabut nyawa kita. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, sama ada kita dah buat preparation ataupun persediaan ataupun tidak, sama ada kita sihat ataupun sakit, sama ada kita lelaki ataupun perempuan, sama ada kita muda ataupun tua, yang dikatakan kematian ini dia tidak pernah memberikan apa-apa tanda kepada kita. Hatta Nabi SAW sendiri pun, dia pun tak tahu bila saat dia akan menemui Allah Azza wa Jalla. Cuma ketika mana ayat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, bila turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan kepada kamu dan terjadinya pembukaan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja,
Ramai manusia akan masuk ke dalam Islam itu secara berbondong-bondong. Maknanya orang ramai akan terima Islam. Maka di saat itu kata Allah Ta'ala, fasabbih, maka hendaklah kamu perbanyakkan tasbih. Fasabbih bihamdik, dan memuji Tuhan kamu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima segala taubat akan hamba dia. Tuan-tuan, waktu turunnya ayat ini, sahabat-sahabat Nabi yang lain bergembira. Kerana apa? Kerana pada mereka Islam itu sudah sempurna. Maknanya segala hukum hakam tentang Islam itu sudah komplit, sudah sempurna. Dan ada ulama kata dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini Allah Ta'ala telah menyempurnakan bagi kamu nikmat-nikmat. Allah Ta'ala telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Allah Ta'ala meredai kepada kamu Islam sebagai agama untuk kamu anuti sampai bila-bila. Sahabat-sahabat yang lain gembira. Kecuali yang tidak gembira adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang pergi jumpa dia, orang kata, wahai Abu Bakar, pasal apa kamu tak gembira? Sedangkan Islam ni dah sempurna, sedangkan Islam ni dah komplit. Maknanya kita mempunyai satu agama dan satu panduan yang sudah cukup untuk kita beramal dan kita menemui Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tahu apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, aku bukan tak gembira tentang syumul ataupun tentang komplitnya ataupun sempurnanya Islam. Tetapi apa yang aku fikirkan, apabila satu-satu agama itu sudah sempurna, maka Allah Ta'ala pasti akan menarik kembali orang yang menyebarkan akan agama itu. Tuan-tuan, mana ada apa? Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pastilah Allah Ta'ala akan ambil dia, kerana dia telah menyampaikan dan menyempurnakan risalah Allah Azza wa Jalla. Tapi itu bukan tanda, tuan-tuan sekalian. Nabi pun tak tahu bila nak berlaku kematian ke atas dia. Bukan tanda. Bukan kata Nabi, siapa pun orang tak tahu cerita bila akan berlaku kematian. Termasuklah kita, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kadang-kadang bila kita dah meninggal lah, barulah orang menceritakan tentang kita. Kan? Bila kita dah meninggal, orang kata, oh patutlah pun pagi tu dia pergi semayang subuh. Dia jadi macam tu. Kan? Dia banyak benda pelik. Bini pula kata, patutlah pun seminggu ni sebelum Abang Haji saya meninggal, dia cukup suka makan pagi roti canai, kata. Kalau tidak dia dengan roti canai dia juga tak suka, tapi seminggu ni duduk makan, rupanya tu petanda nak mati. Jadi ni tu. Tapi kawan tu dah mati dah. Kan? Dia main cerita tu kebelakangan. Kalau dia main cerita tu awal, tuan-tuan sekalian, mungkin tu Haji ni tak makan roti canai. Kan? Mungkin kawan ni pun tak pergi sembahyang subuh. Pasal apa kalau aku pergi sembahyang subuh, saya aku mati dia dah. Maknanya Allah Ta'ala merahsiakan yang dikatakan kematian ni, tuan-tuan sekalian. Pasal apa Tuhan rahsiakan? Kerana inilah di antara hikmah Allah Ta'ala merahsiakan kematian kita. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ruang untuk beribadah kepada Allah. Kalau tuan-tuan tahu bila berlakunya kematian, tuan-tuan, macam mana orang yang ditakdirkan, saya mohon maaf kalau ada yang berkaitan, orang yang ditakdirkan dia buat salah, dia ditangkap masuk dalam penjara, dan hakim memberikan hukuman kepada dia, iaitulah hukuman gantung. Tuan-tuan pernah tengok dulu ada satu cerita Melayu, kan, macam mana dia ni, dia akan kena hukuman gantung. Jadi sebelum daripada dia nak dibawa kepada hukuman gantung, dia tahu esok hari sekian-sekian, pukul sekian-sekian, maknanya dia akan dihukum gantung. Tuan-tuan, malam tu tak tidur dia. Tak boleh nak tidur. Dan ketika mana datangnya pegawai waran, pegawai penjara, datang kepada sel dia, datang kepada penjara dia, panggil nama sekian-sekian apa semua ni, dia pun datang dan ditutup kepala dia dengan kain hitam.
Tuan-tuan tahu tak, di saat itu lutut dia pun dah tak larat nak berjalan. Pasal apa? Pasal dia risau akan kematian yang sudah menanti dia di hadapan. Bagi makan apa pun tak mau dah waktu tu. Kalau tanya pun nak makan apa ni, makanan yang sedap-sedap, tak apa kami boleh bagi. Dia kata tak rasa nak makan dah. Pasal apa? Pasal duk nampak kematian tu depan mata. Sebab itulah antara hikmah Allah Ta'ala merahsiakan kematian kita. Kalaulah kita dapat WhatsApp pagi tadi, Haji sekian-sekian, satgi lepas maghrib, malaikat maut akan main ketuk pintu rumah. Jaga elok-elok Haji ni. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak main tak? Tak keluar pergi mana dah cerita dia. Pakai duduk di rumah tu je, duduk pun atas tikar semayang, orang nak main berjumpa pun tak mau, isteri, anak-anak, bini nak main sembang pun tak mau dah. Pasal apa? Dia kata apa nak sembang lagi, aku nak mati, mau tahu tak? Marah habis-habis semua orang. Duk fikir tu, aku dengan semayang tak selesai lagi, aku dengan hutang orang pun tak bayar lagi, aku dengan apa qada dan sebagainya aku tak buat lagi, banyak benda aku tak buat, Al-Quran aku tak ada nak baca banyak lagi. Tuan-tuan, sempat ataupun tidak dia nak melaksanakan dalam satu hari? Sudah pastilah tidak sempat. Pasal itulah Allah Ta'ala merahsiakan kematian kita. Kalau nampak depan mata kita, tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, saya rasa tak ada benda yang boleh kita buat. Kerja pun dia tak pergi, makan pun dah, anak bini pun semua dia tak layan, tambah kawan-kawan lagi lah. WhatsApp group pun tak ada nak tengok. Tak sempat nak tengok WhatsApp group. Pasal apa tuan sekalian? Pasal tahu kematian dia. Tetapi benda ini dirahsiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, dalam suratul Qiyamah ayat 83 hingga 87, Allah Ta'ala kata apa? Falaula idza balagatil hulqum, dan ketika mana nyawa kita sudah sampai kepada halqum. Nyawa kita ni tuan-tuan bermula daripada kaki. Bila Allah Ta'ala cabut roh daripada kaki, kaki pun dah tak bergerak dah, sejuk tu kaki. Ini di antara sakarat zaman ataupun waktu kita nak menemui mati ataupun kematian. Bila daripada kaki Allah Ta'ala cabut roh itu akan naik sampai ke paha, daripada paha akan naik sampai ke badan, daripada badan akan naik sampai ke dada, daripada dada akan naik sampai kepada gar-garah, engkung kita ni tuan-tuan. Di saat itu bila dah bernafas tak masuk dalam dada dah, hanya bernafas di engkung saja. Maksud dia tarik nafas sampai di leher saja. Ini Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qiyamah. Tuhan kata wa antum hina idzin tanzurun. Bila orang dah bernafas tak boleh nak nafas masuk dalam dada, maknanya dia akan kelupuk. Kelupuk tuan-tuan tahu bahasa orang utara. Kelupuk ni maknanya dia akan meronta-ronta. Iyalah tak boleh nak bernafas, mestilah meronta-ronta. Tuan-tuan cuba tanya orang yang pernah kena COVID baru ni. Mesti ada dalam surau dia pernah kena COVID. Tuan-tuan tahu nak bernafas sikit punya susah. Dia main di dada ni macam ada pasir di dada ni. Nak bernafas tak boleh. Duk berasa ya Allah. Jadi macam tu. Tuan-tuan tengok orang yang penat, macam mana dia bernafas. Dia main waktu penat, dia main waktu sejuk, dia main waktu hujan, tuan-tuan sekalian. Penafas ni kita tengok dia, kita pula rasa penat. Tengok orang yang penat ni, kita pula rasa penat. Macam mana bila nyawa ataupun saluran pernafasan kita digenggam, rasa macam tu. Tuan-tuan, dia rasa sangat-sangat ni. Waktu tu kita akan meronta-ronta. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antum hina idzin tanzurun. Orang yang ada di luar kita ni hanya mampu untuk nak melihat. Tak boleh nak buat apa. Nak buat apa? Duk nampak depan mata kita ni nafas duk turun naik. Walaupun dia pegang tangan kita, walaupun di mulut, kalaulah mulut dia boleh bercakap, dia kata tolong. Kita tak mampu nak buat apa. Dan Allah Ta'ala kata apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tuhan kata sebenarnya kami di saat itu, Tuhan kata, berada dekat sangat dengan mayat itu, dekat sangat dengan si mati itu, sedangkan kamu tak nampak keberadaan kami. Rupanya Allah Ta'ala dah duduk dekat dengan dia dah. Malaikat maut dah duduk dekat dengan dia dah, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala kata apa, tuan-tuan, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 26 hingga 37, tuan-tuan boleh rujuk. Kalla
idza balagatit taraqi. Satu lagi ayat Allah Taala buat main. Dan tatkala apabila nyawa sudah sampai kepada tarquah, iaitulah engkung kita. Nyawa dah sampai ke engkung kita ni. Wa qila man raq. Dan di saat itu orang yang berada di luar, dia akan meminta tolong kepada orang yang boleh tolong. Qila man raq. Raq ni maksud apa tuan-tuan? Siapa boleh tolong ni? Kalaulah kita berada di hospital, anak-anak kita yang sedang tunggu kita, dia akan panggil doktor. Doktor tolong sat ayah saya, doktor tolong sat mak saya, doktor tolong sat siapa saja, dia akan minta tolong, Tuhan kata. Dan di saat itu, ketika mana tak ada siapa nak boleh tolong, doktor yang datang pun tuan-tuan sekalian, dia pun tengok, dia pun geleng kepala, tak boleh nak buat apa dah, nak bagi bantuan apa lagi dah waktu tu. Maka di saat itu kata Allah Ta'ala, wa zanna annahu al-firaq. Kawan yang sedang bergelumang dengan sakaratul maut ini, dia sedar kata dia akan meninggalkan dunia ni. Doktor yang main pun geleng kepala, anak-anak pun duk teriak, isteri pun duk pegang kaki, duk goncang kaki, duk panggil abang, abang, abang. Kawan-kawan pun pakat duk geleng kepala, tak boleh nak buat apa. Di saat itu dia nampak kata dia akan berpisah dengan dunia ni. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tuhan kata wazanna. Zanna ni maksud apa? Dia kata habislah aku kali ni. Dalam hati dia duk sebut habislah aku kali ni. Dia kata kali ni aku mesti mati punya. Annahul firaq. Dia akan berpisah dengan dunia. Dan Allah Ta'ala kata wal taffatis saqu bisaq. Di saat itu badan dia, segala tubuh badan dia, anggota badan dia itu akan tafat. Tafat ni maksud akan jadi krem. Tangan dia akan krem, kaki dia akan krem, badan dia akan krem, dia jadi kejang. Kejang pasal apa tuan-tuan? Pasal darah tak berjalan. Kejang pasal apa tuan-tuan? Pasal oksigen dah tak ada dah di saat itu. Allah Ta'ala kata wal tafati saqu bisaq. Dia rasa kaki kanan dengan kaki kiri ni macam bercantum. Dia rasa macam tu. Dan dia rasa sakit yang amat sangat. Tapi dia tak tahu kat mana sakit tu. Dia duk ingat sakit di kaki, bukan sakit di kaki. Duk ingat sakit di dada, bukan sakit di dada. Dia tak tahu sakit tu di mana. Nak cerita apa tuan-tuan? Ini peritnya yang dikatakan sakaratul maut. Perit di saat itu. Dan Allah Ta'ala kata ila rabbika yawma idhinil masaq. Dan pada hari itu engkau akan dihalau kepada Tuhan yang sedang menanti kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya ambil dalam kitab Tazkirah lil Maut. At-Tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah, kalangan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dia memasukkan dalam kitab dia macam mana sakarat, macam mana rasa sakitnya orang nak mati ni. Disebutkan, dia kata apa? Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Shaybah di dalam musnad dia. Dia kata beberapa orang Bani Israel, ni cerita ni depa jumpa Nabi SAW. Lepas tu Nabi kata cerita ni zaman dulu punya, cerita tentang kematian ni. Nabi kata ada orang Bani Israel sedang menuju ke kuburan. Mereka duduk berjalan nak pergi ke kubur. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, salah seorang daripada mereka ni duduk teringin. Macam mana lah rasanya mati ni, macam mana? Kan? Pergi ke kubur. Kita kadang-kadang bila orang yang ada i'tibar, dia dapat i'tibar di kubur tuan-tuan sekalian, dia masuk kubur, dia tengok, selepas dia bagi salam di kubur, mesti dia terasa, ish macam mana keadaan mereka lah ni nak. Mereka ni semua pergi ke mana? Tuan-tuan pernah fikir macam tu? Kau tak pernah fikir langsung? Kan? Dia fikir, mesti fikir macam mana mereka mati ni? Macam mana mereka pergi mana ni? Apa kesudahan mereka di sana? Yang kubur ni nampak di atas tenang, tapi dalam tu macam mana ni? Mereka buat apa sekarang? Mesti benda tu tertanya-tanya. Maka Nabi SAW sebut apa? Dua orang ni, mereka pergi ke kubur, salah seorang ni duk tanya, macam manalah yang dikatakan mati dan apa yang telah menimpa mereka. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana Nabi SAW, Nabi kata apa? Ketika mana kita masuk dalam kubur, apa ucapan yang kita buat dalam kubur? Kalau tuan-tuan ingatlah benda tu. Yang pertama sekali kita bagi salam, betul tak betul? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan kita bagi salam.
InsyaAllah ta'ala minal lahiqun. Kan ayat tu selepas daripada tu, kami pun insyaAllah akan mengikuti jejak langkah kamu. Ayat tu kita jangan duk guna. Kita duk bagi salam dah, Assalamualaikum ya ahli kubur. Nasib baik dia tak jawab. Kalau dia jawab, jahanam kita. Waalaikumsalam, dia kata orang surau Najahiyah lari balik gitu kan depa jawab. Tapi itulah Nabi pesan macam tu. Sebab tu Nabi kata apa? Kafa bil mauti wa'izan. Cukup dah dengan kematian itu memberikan peringatan kepada kita. Bila kita dengar kematian, apa yang kita ambil tuan-tuan? Peringatan. Kita minta untuk nak dapat peringatan. Pasal kita takut benda yang melalaikan kita ini, tiba-tiba kita meninggal dalam keadaan kita tak sempat nak ambil peringatan. Tadi sembahyang maghrib, tuan-tuan ingat tak surah apa yang dibacakan oleh imam dalam rakaat yang pertama tadi? Lupa biar-biar kan. Kami pun tak sedar nak tangkap Tok Imam baca apa. Tok Imam baca surah At-Takatsur. Tuan-tuan tahu tak apa makna dia? Alhaakumut takatsur. Apa maksud alhaakumut takatsur? Telah melalaikan kamu dalam mencari harta dan juga memperbanyakkan harta. Takatsur ni asal perkataan kasir, memperbanyakkan harta. Boleh faham tuan sekalian? Lalai lah. Mana nak sempat main belajar, mana nak sempat pergi mengaji, mana nak sempat pergi kuliah, mana nak sempat nak sedekah. Pasal apa? Pasal duk kalut dengan kerja. Tidak tuan sekalian? Tak pernah berani angguk ni. Mesti ada macam tu. Maknanya apa? Duk kelang kabut ni, duk kelang kabut, duk ligan, duk kejar pangkat dan sebagainya. Ada benda lagi yang kita tuju yang tak pernah kita rasa puas dengan benda dunia ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa? Hatta zurtumul maqabir. Kamu duk kelang kabut, duk cari harta benda, nak memperbanyakkan harta benda. Rupa-rupanya benda itulah yang telah membawa kamu masuk ke dalam kubur. Sedang-sedang mati. Tuan-tuan, sedang-sedang mati. Nak ligat ni, meeting pagi, petang apa semua ni. Dengan driver pun duk abang kat driver. Ni driver boleh bercepat sikit tak? Saya ada meeting apa semua. Okey, lari sana sini tuan-tuan. Penat dengan kerja ni. Penat dengan duk cari dunia ni. Satu. Yang kedua, kita duk bermain dengan maut. Tengah duk laju tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba kereta depan ni dia break. Emergency break. Break mengejut. Kita pun break. Menyakap tayar-tayar. Allahu Akbar. Tu duk bermain dengan maut tu. Maknanya Allah Ta'ala duk pesan dah. Kalau hang mati waktu ni, kerja hang boleh tolong apa kan? Tuan-tuan nampak tak benda ni? Allahu Akbar. Termasuk dengan saya duk fikir hang tu lah. Sebab tu Tuhan peringat kita. Hatta zurtumul maqabir. Kamu duk kelang kabut dengan benda dunia sampai kamu tak sedar. Sedar duk ada dalam kubur lah. Ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Bani Israel dua orang ni duk teringin nak tengok macam mana yang dikatakan sakitnya kematian itu. Maka kata Nabi SAW, salah seorang daripada mereka sudah minta doa kepada Allah. Mereka minta doa kepada Allah, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala memberikan kepada mereka di kalangan ahli kubur tu bercakap dengan mereka. Hadis ni disebut sebagai Israiliyat. Bercakap dengan mereka. Bila bercakap dengan mereka, mereka tanya. Mereka kata, macam mana dengan kematian kamu dulu? Apa dia jawab tuan-tuan sekalian? Dia kata apa? Dia kata, aku dah meninggal 100 tahun yang lalu. Dia kata, aku meninggal 100 tahun yang lalu dah. Tapi aku nak cerita dekat hamba, aku merasakan panasnya dada aku ketika mana dicabut nyawa oleh malaikat maut sampai ke hari ni. Dia kata, maknanya rasa rentap malaikat maut tu sampai ke hari ni. Dan benda ni saya sebut termaktub dalam Tazkirah Maut Imam Qurtubi. Tuan-tuan boleh rujuk tengok benda tu kan. Cuma benda ni tak boleh jadi hujah kepada kita lah. Pasal apa tuan-tuan? Kerana tafsir ni disebut sebagai tafsir Israiliyat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika mana Nabi pergi ziarah kubur seorang sahabat Ansar. Nabi pergi ziarah kubur Ansar. Bila Nabi pergi, Nabi angkat kepala. Lalu Nabi kata apa? Ista'idhu min azabil qabri marratain aw salasa. Di kubur tu Nabi angkat kepala. Sahabat Nabi pakat duk tengok.
Dia bertanya Nabi, daripada tengok Nabi apa Nabi nak buat, Nabi kata minta lindunglah kamu daripada azab kubur. Tuan-tuan, dalam doa imam kita tadi ada membacakan doa tu. Tuan-tuan amin ke tak? Macam tak amin ya tadi ni? Amin ke? Imam kita baca Allah, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Kan doa tu. Kan? Apa maksud dia? Ya Allah, kami minta lindung daripada azab kubur. Ni tu imam kita baca tadi tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi suruh minta lindung. Pasal apa? Pasal Nabi kata kubur ni dia adalah satu tempat, satu destinasi. Yang mana kalau destinasi di kubur tu kita selamat, kita berada dalam keadaan boleh jawab segala persoalan malaikat munkar dan nakir, maka lepas daripada tu akan lebih mudah urusan kita di akhirat. Maknanya kita akan berjalan atas titian sirat mudah kalau kita boleh jawab persoalan malaikat munkar dan nakir. Maknanya kalau kita berada di padang mahsyar, sebab semua orang akan berkumpul di sana. Surah Yasin menceritakan kepada kita, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ketika mana Allah Ta'ala suruh malaikat Israfil tiup sangkakala, maka di saat itu kita akan dibangkitkan oleh Allah, akan keluar daripada kubur kita masing-masing. Dan di saat itu kita akan berjalan beramai-ramai menuju ke padang mahsyar, tempat penghimpunan di sana. Kita akan berada di situ, ramai manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau orang yang diberikan kemudahan di saat itu, maka dia akan berada di padang mahsyar dalam keadaan tenang dan juga selesa. Andainya orang yang tidak diberikan kepada dia kemudahan, pasal dalam kubur pun tak selesai, dalam kubur pun tak boleh nak jawab persoalan malaikat munkar dan juga nakir, maka di sana itu akan lebih susah, akan lebih susah, akan lebih susah. 3 soalan yang malaikat munkar dan nakir akan tanya kita. Dan soalan ni pun memang soalan sport untuk kita dah. Nombor 1 apa tuan-tuan? Mar rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Mulut mudah untuk nak jawab Allah. Betul tak tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan kata, Ustaz, adakah orang tak boleh jawab Allah? Ada kan tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, ada. Kadang-kadang kita sendiri pun tak boleh jawab. Bila? Waktu kita menggigit tidur. Waktu kita bangun tidur, ada tak kita sebut Alhamdulillah? Tuan-tuan perasan? Berapa banyak di kalangan kita yang sebut Alhamdulillah pagi tadi? Dah jangan doa angkat tangan lah. Pagi tadi kita bangun buka biji mata, Alhamdulillah. Tuan-tuan, benda tu mudah lah nak sebut. Tapi pasal apa kita tak sebut? Pasal kita tak mengamalkan benda tu. Kalaulah atas dunia ni pun Allah Ta'ala masih bagi kekuatan kepada lidah, kepada bibir kita untuk mengeluarkan suara untuk nak sebut, benda tu pun kita tak sebut. Macam mana kita nak sebut dalam kubur? Waktu kita duduk kenyang makan, tuan-tuan sekalian. Saya dengar, saya kata apa, dimaklumkan lepas kuliah ni ada makan. Tak dan tuan-tuan, bila makan kenyang, ada kita sebut Alhamdulillah. Walaupun tidak sendawa sekalipun. Orang utara kata belhak. Walaupun tak sebut tak sebut, habis-habis dah basuh tangan, Alhamdulillah, malam ni selesai dah makan malam. Ada kita sebut benda tu tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam surau tadi ni, ada tak tuan-tuan sebut Alhamdulillah? Sebab itulah kita diajarkan oleh para ulama selepas daripada semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tidak dibuat oleh Nabi, tapi sebagai tanda kita bersyukur pasal kita berjaya melaksanakan semayang. Ulama kata apa? Bacalah Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Kita sebut tak macam tu? Kita bagi salam apa semua, tengok kawan angkat kepala macam mana, okey. Lagu tu macam tu lah. Okey okey. Sekali jangan lupa minum minum. Maknanya nak tunggu bagi habis buang sekali semayang apa Aisyah lagi pergi minum. Tuan-tuan nampak tak bekatnya mulut kita nak sebut macam tu? Tuan-tuan dengar sahabat kita ni bersin. Alhamdulillah dia sebut. Kadang-kadang tak sebut pun. Kita pun kadang duk bersin, tak pernah duk sebut pun Alhamdulillah. Sedangkan benda tu ringan tak ringan tuan-tuan? Ringan. Kalau atas dunia ni pun benda yang ringan tu tak boleh nak buat, macam mana kita nak jawab ketika mana di hadapan malaikat munkar dan nakir?
Yang malaikat muka dan nakir itu datang dalam keadaan penuh dengan dahsyatnya. Yang kata Nabi sebut, dia main dalam keadaan azraqani aswadani, dalam keadaan bentuk dia biru kehitaman. Dia datang kepada kita, kita tak pernah jumpa dia. Dia kata apa kat kita? Marabbuka, siapa Tuhan hang? Waktu tu rasa takut sangat tuan-tuan. Boleh jawab tak boleh jawab? Kalau atas dunia ni pun lisan kita tidak bermain dengan perkataan Allah, tidak bermain dengan perkataan Alhamdulillah, macam mana kita nak jawab ketika mana di hadapan malaikat muka dan nakir? Dalam talqin, tuan-tuan dah bisa dengar talqin kan? Di sini buat talqin. Bila dah mayat, dah simpan apa semua, nanti Tok Imam akan baca talqin. Antara talqin yang dibacakan oleh Tok Imam apa? Dia kata apa? Wahai si Fulan bin si Fulan, sebentar lagi akan datang kepadamu dua malaikat yang dia itu juga makhluk seperti kamu. Jangan takut, jangan gentar. Dia akan bertanya kepada kamu, maka jawablah dengan lidah yang fasih, dengan lisan yang fasih. Betul tak tuan sekalian? Ada dalam surat talqin tu. Pasal apa kita duk pesan tuan-tuan? Pasal atas dunia ni pun kadang-kadang kita terlupa. Dengar orang sebut Alhamdulillah, pernah tak kita jawab balik Yarhamkallah? Bermain dengan benda tu. Inilah persiapan, inilah persediaan tuan-tuan sekalian. Ni kadang-kadang kita ni berlagak, ya Allah, bosin-bosin. Oh, excuse me pula. Amboi, actionnya dia. Tuan-tuan nampak tak benda tu? Masya Allah, tabarakallah. Satu, ini persiapan. Dalam saya duk cerita ni, satu, maknanya apa? Lazimkan lidah kita zikrullah dengan menyebut banyak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persiapan dia. Pasal apa? Kita nak jawab depan Allah. Kita nak jawab depan malaikat muka dan nakir. Bila dia tanya marabbuka, siapa Tuhan hang? Hang jawablah, Allahu Rabbi. Allah itu adalah Tuhan aku. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, dia akan bertanya tentang agama kita ni apa. Malaikat muka nakir dia akan tanya, wa ma dinuka, kamu agama apa? Tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis ni dhaif, tetapi dia termasuk dalam 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dalam kitab 40 hadis tu ada memasukkan dalam tu. Kata Nabi SAW, Nabi kata di akhir zaman ini, la yabqa minal islami illa ismuh. Nabi kata orang Islam ni yang hanya kekal pada nama dia sahaja. Amalan dah tak berapa orang buat dah amal, kata sekalian. Tak nampak kata dia di Islam. Tak ada beza dah di antara Islam dengan kafir. Kat mana perbezaan dia? Antara benda yang Nabi kata perbezaan antara Islam dengan kafir ni apa? Tarkus solah, orang yang meninggalkan solat. Berapa banyak di kalangan manusia yang tak semayang, tuan-tuan? Alhamdulillah lah boleh semayang ni. Ni kira ramai lah di surau ni semayang. Tapi di luar sana tu lagi ramai yang tak semayang. Tuan-tuan nampak tak? Yang ni yang Nabi sebut tu. Nabi kata bainal kufr wal abdu tarkus solah. Perbezaan di antara orang Islam dengan orang kafir, meninggalkan solat, Nabi kata. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, Nabi kata, dah masuk dah? Okey. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma rabb hadzal atama salatu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, sebagai persiapan untuk kita, saya ringkaskan. Sebagai persiapan untuk kita, yang pertama sekali yang saya sebutkan tadi ni, jangan kita lupa untuk basahkan lidah kita dengan sentiasa berzikrullah. Zikir kepada Allah. Banyak benda tuan-tuan sekalian zikir ni. Daripada pagi sampailah ke malam, macam-macam zikir kita boleh amalkan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah Allah, berzikirlah kamu kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan sebutlah Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Nombor satu, untuk kita memudahkan jawapan di hadapan malaikat munkar dan nakir, zikrullah. Tuan-tuan masuk dalam surau. Sini dia jadi Jumaat tak surau ni? Dah. Tuan-tuan masuk, dan kata ulama,
antara tempat musalla, tempat semayang. Boleh juga untuk kita membacakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk langkah kaki kanan tu, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu kepada aku, ya Allah. Nak keluar lagi, Allahumma inna na'udzubik, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku nak balik, ya Allah, maka kurniakan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam surau ataupun ada dalam musalla ni. Itu zikir, tuan-tuan sekalian. Daripada pagi sampai ke malam berzikir. Nombor 2 tadi apa? Semayang. Jangan lupa untuk kita tahsin semayang kita. Tahsin ni maksud apa? Perbaiki semayang kita. Saya dimaklumkan, saya nampak tadi sebelum nak masuk, nampak jadual tu ada tentang bab fiqah apa semua, duk mengajar tentang bab semayang, tuan-tuan. Kita semayang ni daripada sekolah rendah tu, semayang tu kita guna sampai lah ni. Kadang-kadang bacaan apa semua tu kita pakai hak dulu. Jadi tuan-tuan, tinggalkan rasa malu, rasa segan dalam amal ibadah ni. Kalau boleh jumpa tu imam ke, jumpa mana-mana ustaz ke, kata ustaz, tolong Ustaz dengar bacaan Fatihah saya, pasal dia menjadi rukun dalam semayang. Benda tu simple saja. Kita malu nak tanya depan orang ramai, kita panggil lah ustaz tu pergi rumah, tuan sekalian. Kan ustaz pergi rumah saya, Ustaz. Pasal apa ni ustaz tanya? Nak tolong ustaz dengar Ustaz bacaan Fatihah saya. Belajar tuan-tuan sekalian. Lepas tu bacaan-bacaan dalam semayang kita. Kan? Sami'allahu liman hamidah, betul tak betul kita baca dalam takbiratul ihram, dalam doa iftitah yang selalu kita duk baca. Satu benda saya nak sebut, kalau tak jadi alhamdulillah lah. Antara dia kita baca apa? Allahu akbar kabira, betul tak sekalian? Lepas Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Waktu tu imam duk baca Fatihah, kita duk baca yang tu. Tuan-tuan, benda ni kita amal bila? Daripada dulu lagi. Rupa-rupanya hak sebetul dia tu macam mana kalau mengikut bacaan hak betul. Bukan Allahu akbar kabira, tetapi Allahu akbaru kabira. Pasal dia ada mubtada wal khabar, tu bahasa Arab cerita ada macam tu kan. Jadi benda tu, kata saya duk beramai lama daripada dulu, alhamdulillah ada orang tegur kita. Contoh ada tuan-tuan sekalian, apa lagi? Dalam semayang ni macam-macam lah kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ada orang baca pun tak berjumpa jalan, ada ayat tuan sekalian. Jadi surah-surah macam tu perbaikilah, sementara Allah Ta'ala bagi masa kepada kita kan. Sami'allahu liman hamidah, yang ni pun saya selalu duk tegur juga. Bacaan nak betul sami'a Allahu liman hamidah. Ada orang baca sami'allahu liman hamidah. Daripada segi bacaan dia tu adalah salah, tak kena tuan sekalian. Memanglah benda tu dia tak batal lah semayang kan, dia tak batal semayang. Cuma kita nak bacaan yang betul sebab dia ibadat. Kalau tuan-tuan pun bila buat kenuri nak bagi orang makan, mesti tuan-tuan buat kenuri makanan hak betul-betul sedap, yang betul-betul sempurna nak bagi orang makan, tetamu nak datang makan. Takkan kita nak buat lebih kurang. Kita dah buat nasi goreng Pattaya, tiba-tiba bini kata, abang pinggan kita tak ada. Tak apalah, bubuh dalam helmet pun boleh. Boleh kan makan dalam helmet tuan sekalian? Bagi kat ni, Allah karut lah cerita dia macam tu kan. Tak ada preparation, tak ada ni. Jadi benda-benda yang macam tu kan. Baik, jadi tahsin semayang kita tu kena betul-betul. Yang tu baru sikit. Hal lain tuan-tuan sekalian, waktu kita rokok tu kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sagi sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Duk baca rabbana lakal hamdu daripada dulu dah. Duk dengar hadis Nabi cerita apa? Nabi suruh baca panjang sikit, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Baca yang tu bagi panjang sikit. Pasal apa? Pasal kita nak pergi ke akhirat. Akhirat ni bila sampai di sana, kalau kita rugi sana tuan-tuan, kita tak boleh patah balik main surah An-Najahiyah dah. Dah mati duduk dalam kubur lah tuan sekalian, nak patah balik main macam mana lah. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata ada orang yang menyesal dalam syurga. Tiba-tiba sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, takkan dah masuk dalam syurga pun menyesal lagi? Nabi kata ya. Pasal apa? Pasal dia tengok orang lain duduk dalam syurga tapi dapat balasan hebat lagi pada dia. Sebab orang lain dia ada buat preparation, dia buat persediaan, dia sempat melaksanakan segala amal ibadah atas dunia. Tapi kita
tara kita lah tuan-tuan sekalian. Jadi bila semacam ataupun sama misal dengan kita ni, banyak tu lah yang kita dapat dalam syurga. Kita nak minta balik untuk atas dunia kita nak buat amal ibadat, tak boleh lah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu merupakan benda yang paling penting dalam bab solat ni. Baik, seterusnya bertaubat banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang yang minta ampun ni pasal apa? Pasal buat dosa. Betul tak betul? Tapi pasal apa lepas semayang tuan-tuan minta ampun? Sedangkan tuan-tuan semayang bukan buat dosa pun. Nampak tak? Hadis Nabi cerita apa? Kalau lepas semayang pun Nabi anjurkan kita, lepas buat baik pun anjurkan kita supaya bertaubat, apatah lagi kita buat dosa, takkan kita tak mau bertaubat? Kan? Kita lepas semayang kita baca apa tuan-tuan? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, itu istighfar. Rupanya Allah Ta'ala jawab istighfar kita lah. Tentang perasaan Allah Ta'ala jawab istighfar kita. Kita doa astaghfirullah. Kita tak sedar benda ni. Dan memang benda tu kita tak dengar pun. Tuan-tuan boleh rujuk dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis 7068. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadis Qudsi? Tuhan kata, Inna abda asaba dhanban wa rubbama qala adnaba dhanban faqala rabbi ataitu. Dia kata apa? Dia kata faghfirli, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuhan kata apa? Aghfiru dhanban, aku ampunkan hang. Tuhan kata, waktu kita sebut Allah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Tuhan kata apa? Tuhan kata aku ampunkan hang. Tuan-tuan, sebenarnya dialog kita dengan Allah Ta'ala ni sepanjang masa. Sepanjang masa. Apa maksud Ustaz? Dalam semayang, dalam surah Al-Fatihah, ketika mana kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tuan-tuan tahu dah Allah Ta'ala jawab apa? Hamidani abdi, hamba aku tu sedang memuji aku. Tuhan kata. Maknanya setiap ayat. Sebab tu ada ulama disebut apa? Kalau baca surah Fatihah, jangan baca satu nafas. Faham tuan-tuan satu nafas tu macam mana? Satu nafas ni bulan puasa, satu nafas satu gear ya. Sebab kalau dia jadi imam tuan-tuan sekalian, kalau dia baca satu gear tu lagi surau tu penuh. Kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu sampai tu wallah. Satu nafas tuan-tuan sekalian. Hak belakang ni amin sambil duk senyum, sopan dengan bawah balang hak belakang ni pun. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal imam ni cepat. Rupanya dia tidak membuka ruang kepada Allah Ta'ala nak jawab apa yang dia telah baca. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab Hamidani abdi, hamba aku duk puji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, Majjadani abdi, hamba aku sedang mengagung-agungkan aku. Setiap ayat tu Tuhan jawab. Begitu juga dengan istighfar kita ni. Kita istighfar 3 kali, Allah Ta'ala jawab 3 kali. Aku mengampunkan hang, aku ampunkan hang, aku ampunkan hang. Betul nampak tak? Lepas tu kita minta apa lagi tuan-tuan sekalian? Lepas semayang kita minta Allahumma ajirni. Tadi kita baca Allahumma ajirni minan nar. Asal nak kita baca yang tu? Apa maksud dia? Ya Allah, selamatkan aku daripada api neraka. Ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Allah Ta'ala dia suruh api neraka jawab apa yang kita mohon kepada Allah. Apa api neraka jawab? Allahumma ajirhu minni. Ya Allah, selamatkan dia daripada aku, selamatkan dia daripada aku. Sekali kita baca, Allah Ta'ala suruh api neraka jawab. Dan kita minta juga untuk masuk dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Betul tak betul? Tuan-tuan tahu dah apa yang syurga jawab kepada kita? Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, syurga kata, ya Allah, masukkan dia ke dalam aku, masukkan dia ke dalam aku, masukkan dia ke dalam aku. Tuan-tuan, maknanya dialog kita tu sentiasa terjawab. Sedang tak sedang jawab tuan-tuan sekalian. Pasal itulah jangan kita lupa untuk berzikrullah. Allahu akbar. Tambah tuan-tuan pula duduk dalam majlis ilmu ni. Sagi kita balik. Bila kita balik, rupanya ada yang duduk mengintip kita. Ada yang duduk jadi spy kita kepada kita. Tentu siapa dah jadi spy kita ni? Malaikat. Sebab dalam hadis Qudsi riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, inna lillahi malaikatan sayyarah. Rupanya Allah Ta'ala ada hantar spy di kalangan malaikat. Yang malaikat ni, mereka ni suka bersiar-siar. Di mana mereka jumpa majlis ilmu, mereka akan attend, mereka akan duduk dengan kita. Lepas tu bila dah
Kita pekat balik, mereka pun balik. Mereka balik ke mana? Kata Nabi, mereka bertemu dengan Allah. Bila berjumpa dengan Allah, Allah Ta'ala tanya mereka, wahai malaikat, min aina ji'tum? Kamu datang daripada mana? Malaikat jawab, kami mai daripada surau sekian-sekian, kami mai daripada masjid sekian-sekian, kami mai daripada majlis ilmu sekian-sekian. Tuan-tuan tahu tak apa yang Allah Ta'ala tanya kepada malaikat? Tuhan tanya malaikat, mereka buat apa? Wahai malaikat. Malaikat jawab, mereka tadi semayang, mereka tadi menyembah kamu, mereka berzikrullah, mereka sebut tentang kamu, mereka duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, apa yang Tuhan tanya kepada malaikat? Wahai malaikat, apa yang kamu ingin minta kepada mereka? Tuan-tuan tahu malaikat jawab apa? Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka semua, rahmatilah mereka semua. Tuan-tuan tahu tak, setiap tangan tuan-tuan masukkan duit dalam tabung masjid, setiap tangan tuan-tuan masukkan duit dalam tabung surau, setiap tangan tuan-tuan yang bersedekah kepada Allah, rupanya ada malaikat duk tengok. Malaikat ni yang sampaikan kepada Allah, dia bawa kepada Allah berita, kata kita bersedekah. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat? Wahai malaikat, apa yang ingin kamu minta kepada mereka? Malaikat kata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kami nak minta satu je. Apa dia? Ganti balik apa yang telah mereka infakkan itu. Kita bubuh RM10, Allah Ta'ala ganti balik lebih daripada itu lagi. Itulah persiapan kita menemui Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, zikrullah. Yang kedua apa tuan-tuan? Semayang kita bagi jaga elok-elok. Yang ketiga apa tuan-tuan sekalian? Ampun ni, minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Dan yang keempat tuan-tuan sekalian, apa yang perlu kita buat? Iaitulah senantiasa kita menyelesaikan semua hutang kita. Sama ada hutang daripada segi ibadah ataupun hutang daripada segi bata benda ni atas dunia kepada orang. Selesaikan. Ibadah ni apa? Semayang kita yang dulu ni. Mungkin ada yang kita tinggal apa semua tu, ambil masa untuk nak qada balik pelan-pelan tuan-tuan sekalian. Kan? Mungkin semayang kita yang dulu, bila dah habis, ada masa lepas maghrib kita tak buat apa, ustaz pun tak ada kuliah apa, kita qada balik noh semayang maghrib hak lama punya duk tinggal tu. Kan minta Allah Ta'ala bagi tampung balik apa yang telah kita tinggalkan. Itu hutang kita kepada Allah. Hutang kita kepada manusia pun lebih-lebih lagi tuan-tuan. Jangan kita memberatkan anak-anak kita untuk nak cari pula siapa yang ada hutang pak dia ni. Kesian tuan-tuan sekalian kat anak-anak ni. Bila dah meninggal mak pak meninggal ni, anak pula di malam tahlil apa semua ni, assalamualaikum, saya anak haji ni ajak almarhum ni, kok siapa-siapa ada berhutang dengan almarhum boleh mai jumpa saya apa semua. Tuan nampak dia jadi susah. Kan? Dia jadi susah dekat anak-anak ni untuk nak menyelesaikan hutang. Biar kita selesaikan atas dunia. Pasal itu Nabi SAW, Nabi tuan-tuan, ketika mana Nabi sakit, Nabi hanya meninggalkan beberapa dirham sahaja, beberapa dinar saja yang ada pada dia. Lebih kurang dalam 15 dinar macam tu yang ada pada Nabi. Nabi suruh Fatimah, wahai Fatimah, yang duit ayah ni sedekahkan kepada orang. Tiba-tiba tuan-tuan, bila dah Nabi sakit, Fatimah terlupa untuk nak sedekah. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Rahiqil Maktum pun ada. Kan cerita tentang saat kewafatan Nabi. Lepas tu Nabi duduk sakarat tu, Nabi tanya Fatimah, duit yang semalam ni ayah suruh sedekah, kamu dah sedekah ataupun tidak? Fatimah kata, Allah minta maaf ayah, saya terlupa. Tuan-tuan, Nabi terus marah kepada anak dia. Nabi kata, kalau aku mati, aku nak jawab apa depan Tuhan ni tentang duit ni? 15 dinar, lebih kurang 15 ringgit kita. Tuan sekalian, kita mati 15 ribu, 15 juta punya duduk dalam bank. Nabi kata, apa Muhammad akan jawab depan Allah dengan duit ni? Tuhan akan tanya duit ni mai tang mana? Ke mana hang belanjakan? Tuhan akan tanya. Tuan-tuan sekalian, kalau Nabi pun takut macam tu, apatah lagi kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hutang selesai bang. Hutang, hubungan kita dengan sesama manusia pun selesai tuan-tuan sekalian. Jangan duk ada berselisih. Takkan nak selisih sikit-sikit, Allah baru ni berselisih apa semua, hadiah warna lain, kita warna lain. Allah yang tu atas dunia punya pasal tuan sekalian. Lah ni sebelum nak mati apa semua minta maaf banyak-banyak. Tuan-tuan lepas semayang salam apa semua tu minta maaf banyak-banyak kepada orang.
Kan, minta maaf. Biarlah kita meninggal dalam keadaan tak ada siapa pun benci kepada kita. Kalau orang menyebutkan kebaikan kita, inilah yang disebut oleh Ahmad Syauqi, seorang pensyair daripada Mesir. Dan benda ni diceritakan oleh Hamka. Apabila orang menyebut tentang kebaikan kita, itulah yang dimaksudkan sebagai kehidupan kali kedua. Kita dah mati dah, tapi benda baik itu orang duk sebut. Orang kata, Allah, dulu ni ingat tak siapa yang buat surau ni? Allah Haji itulah. Dialah kelang kabut pergi minta derma sana sini, pergi jumpa pejabat agama lah, minta geran lah, apa semua. Dialah. Sampai sekarang ni kalau kami main surau ni, kami teringat dia lah. Tuan-tuan, seolah-olah macam dia masih hidup. Itulah kehidupan kali kedua. Maksud dia apa, tuan-tuan? Kalau kita buat baik, tak rugi. Tak rugi kita buat baik. Dan kita termasuk dalam doa orang, setiap orang yang solat, ada kita dalam solat tu. Ada kita dalam doa mereka. Di mana, tuan-tuan sekalian, doa kebaikan kepada orang yang buat baik ni? Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Itu orang buat baik. Bukan di surau ni saja orang mendoakan kebaikan kita. Tu di Mekah berapa banyak orang semayang, orang membacakan tu. Pahala dapat kepada kita, kebaikan dapat kepada kita kalau kita buat benda baik. Lagi nak berhenti lagi sedap pula ada urai ni, tuan-tuan sekalian. Baik, sikit 2-3 minit lagi. Baik, selesai. Lepas tu apa lagi preparation, persediaan kita? Banyakkan sedekah jariah. 3 benda yang akan kita bawa mati. Hadis ni cukup popular. Abda, tuan-tuan sekalian, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Bila meninggal anak Adam, terputus semua amalan kecuali 3 benda. Nombor 1 apa dia? Sedekah jariah. Hak mana tuan-tuan nampak ada wakaf apa semua, saya tengok ada banting belakang tu wakaf apa semua tu, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau wakaf benda tu, itu nama jariah. Jariah ni maksud apa? Pahala kita berlari-lari mai kat kita. Dalam surah Wattini waz-Zaitun, kan dalam surah tu kita baca apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maknanya pahala akan mai kepada kita tak putih-putih walaupun kita duduk dalam kubur. Tuan-tuan, berapa banyak orang yang duduk bersedekah ni tapi dia silent, dia tak abang kat orang, pahala dapat kat dia cukup banyak. Kita tengok apa benda yang boleh kita tolong di surau ni. Kan jumpa pengurusi apa benda saya nak tolong surau ni, pengurusi kata duit bil api, bil ayak ni kadang-kadang kami sangkut juga. Alhamdulillah, tak apa, tiap-tiap bulan ambil ke pejabat saya bagi RM50, RM70. Tuan-tuan, senyap benda tu. Dia meninggal pun pahala berduyun-duyun masuk kepada dia. Ni tuan-tuan, wakaf kapek ni, tuan-tuan tengok apa cat surau lah, apa anu, macam-macam lah kita buat untuk apa? Untuk kita. In ahsantum li anfusikum. Kamu buat benda baik itu untuk kamu, bukan untuk orang lain. Benda tu kita buat. Sedekah jariah nombor 1. Nombor 2, ilmu yang bagi manfaat. Malam ni tuan-tuan dengar, mungkin ada 1-2 ilmu yang kita boleh. Bukan dapat semua, tuan sekalian. Tak boleh semua. Kalau boleh semua, tuan-tuan dengan ceramah lepas saya pula. 1-2 ya dengar. Oh, ada 1-2 ni cantik. Sebarkan kepada orang. Antara dia apa, tuan-tuan? Masukkan dalam grup ni, keluarga kita ni. Grup apa? Tadi aku dengar tadi, ataupun saya dengar tadi, ataupun ayah dengar tadi ni, ustaz ada sebut, dia baca hadis Nabi, semayang jangan tinggal. Yang tu ya. Kita bubuh dalam grup keluarga kita yang tu je. Anak-anak semayang. Lagi mana anak-anak semayang, lagi tu pahala mai kepada kita. Dia pula piajak pula anak dia, cucu kita pula semayang, pahala akan dapat kepada kita. Cucu kita pula nanti, dia pula pergi kahwin dengan siapa, cerita kat suami dia, cerita kat isteri dia, dia pun semayang, dapat kepada kita. Depa pula dapat pula anak. Lepas cucu bah cicit enggak bagah. Kan? Lepas cicit semayang dapat kepada kita. Lepas cicit apa panggil? Pion enggak bagah. Saya pun tak tahu apa. Kan? Yang pasti bukan cucuk lah lepas cicit. Kan? Tuan-tuan, pahala dapat kat kita. Masya Allah. Satu benda. Yang tak tahulah di sini ada ke tak, tapi di tempat lain, tuan-tuan. Saja ada hamba Allah Ta'ala ni, bukan ada apa-apa pun. Dia kebetulan ada duit lebih sikit. Dia pergi ke kedai besi. Dia suruh kedai besi buat perkataan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang tu ya. Lepas tu dia pacak kot jalan, tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan kena dapat kebenaran majlis bandaraya dulu lah. Jangan nak main pacak ikut dan ya. Tuan-tuan, setiap mata yang memandang, sudah pasti mereka akan baca. Betul tak? Betul? Allah, kita meninggal lama mana dah, malaikat mai bagi kat kita, ayah duit nak ambil, malaikat bagi pahala nak ambil.
Kita kata pahala apa malaikat ni? Ingat tak dulu ni, waktu hang dapat gratuiti, waktu nak pencen dulu, hang kata ingat. Hang pi buat sembot betul tak? Hang tulis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hang tu hak tu berapa puluh orang baca, tuan-tuan sekalian. Kalau hadis Nabi kata apa? Kalau kita buang di jalan benda yang menyulitkan orang, tiap kali orang lalu di jalan, pahala dapat kat kita. Apatah lagi kita pergi buat sembot ataupun pergi buat tanda subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Mata yang melihat, mulut yang membaca, pahala dapat kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Makin seronok pula ni. Tak apa. Baik sikit lagi. Yang ketiga apa? Anak yang saleh yang mendoakan kita. Anak yang saleh yang mendoakan kita. Tuan-tuan, minta kepada anak, abang ke anak ni, jangan lupa nanti mak ayah meninggal, doakan kami. Tuan-tuan, macam mana nak melahirkan anak yang saleh mendoakan kita? Kita lah kena doakan mak ayah kita. Ikhlas, tuan-tuan, balik tuan-tuan muhasabah tengok. Mak ayah kita dah meninggal dah. Betul tak betul? Lama dah meninggal dah. Kita selaku anak, kita doa dah kat dia. Allah Ustaz, lama dah tak doa kat dia. Kami ni tiap-tiap bulan Ramadan kami pergi ziarah kubur dia, waktu tu lah kami berdoa. Tuan-tuan, kalau macam tu, anak kita pun nanti akan buat macam tu kat kita. Sebab Nabi kata, biru aba'akum tabiru abna'akum. Hang buat baik kepada mak ayah hang, anak-anak buat baik kepada hang. Maknanya tiap kali semayang kita mendoakan, kita mengaminkan bercukup. Imam kita akan baca Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita pun amin. Pahala tu terus sampai kepada mak ayah kita yang sudah meninggal. Tuan-tuan, sampai kepada mak ayah kita yang sudah meninggal. Habis-habis itu pula tuan-tuan sekalian, anak kita pula secara automatik nanti Allah Ta'ala akan gerakkan hati dia apa? Dia juga akan mendoakan kita macam mana kita doa kepada mak ayah kita. Tu 3 benda tu. Balik kita buat persiapan. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, ada 2 lagi benda, 2 lagi saya nak sebut. Jangan lupa untuk berdakwah di jalan Allah. Apa maksud Ustaz? Maksud dia apa? Apa benda kebaikan, kitalah orang yang menyeru kepada kebaikan. Macam malam ni ada ceramah tuan-tuan sekalian, pesan kepada jiran kita. Kan, ajak jiran kita, ajak kawan-kawan kita, mai kita dengar ceramah. Malam isu ada kuliah, pesan kepada mereka. Kan dalam grup ada siapa kuliah apa semua. Tuan-tuan pergi hantar yang tu ya. Hantar tu. Dan tuan-tuan pun mai dengar kuliah sama lah, jangan duk ambil pala yang tu ya. Saya kira dia kata, saya dengar ustaz malam tu kata duk hantar, saya ambil yang tu dia kata. Janganlah macam tu. Tuan-tuan, kita pun dengar sama. Apa benda baik kita sebarkan kepada orang. Itu sebagai persediaan. Dan yang terakhir saya sebut kepada tuan-tuan, istiqamahlah dengan amalan yang kita buat, dengan masjid dan kita buat. Tadi imam tadi dia baca satu doa. Tuan-tuan ingat dah doa tu? Lupa bila. Kan, Rabbana afriq alaina sabra. Betul imam nah? Wasabbit aqdamana. Betul tak? Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami di atas kesabaran tu. Apa makna tu tuan-tuan? Ayat Quran tu cerita apa? Surah Al-Baqarah ayat tu cerita apa? Cerita tentang istiqamah dalam melakukan amal ibadah. Biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan tak mau kan mati dalam keadaan tu? Masya Allah, meninggal kita, tiba-tiba kita mati dalam keadaan semayang, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan tengah duk buat baik, dalam keadaan tengah duk belajar, dalam keadaan tengah duk tolong orang. Masya Allah tuan-tuan sekalian, pahala besar-besarnya yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Last sekali saya nak baca ayat apa? Dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bila orang yang meninggal dalam keadaan istiqamah dia buat amal ibadat, apa dapat kepada dia? Tuhan kata apa? Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka itu istiqamah di dalam melakukan amal ibadah, ketika mana mereka meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat berebut nak ambil roh mereka. Malaikat berebut nak ambil roh mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berita gembiralah kepada kamu
dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya mohon maaf terlajak masa yang telah diberikan pada saya. Mudah-mudahan perkongsian kita ini akan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan pengurusi, terima kasih kepada tuan-tuan yang memberikan perhatian. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Saya mohon maaf banyak-banyak kepada Allah taala. Saya mohon ampun. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.